Baik, kita masih lagi mengikut daripada kelas sebelum ini. Kita masih lagi dalam bab 1 ya. Okey, dalam subjek pengajian perniagaan kita ada 4 bab. Kita ada 3 bab. Okey, yang bab pertama adalah perniagaan dan persekitarannya. Bab 2 adalah pengurusan dan bab 3 adalah pembuatan keputusan. Okey. Jadi setiap bab dia dipecahkan kepada topik kecil dan dipecahkan lagi kepada lebih kecil. Okey, jadi sebelum ni kita sudah pun belajar yang pertama adalah bab pertama perniagaan dan persekitarannya. Okey, di bawah tajuk kecil iaitu pengenalan kepada perniagaan. Okey, pengenalan kepada perniagaan. Okey, 1.1, okey, ini dalam sukatan pelajaran. Okey, kalau awak ada buku ni juga dia akan guide awak lah untuk kita matchkan dengan sukatan pelajaran. Okey, jadi kalau saya rekomenkan buku rujukan Teks Efektif STPM Ilmu Bakti yang terkini lah. Okey, format terkini tahun 2026. Okey. Jadi kita sudah memulakan pembelajaran pengenalan kepada perniagaan di bawah topik kecil perniagaan dan bukan perniagaan. Okey, sebelum ni atau objektif yang kita telah capai sebelum ini ialah kita menghuraikan maksud. Okey, perniagaan dan bukan perniagaan. Okey. Ada dalam sebuah dunia perniagaan, dia ada dua benda di sini atau dua bentuk. Satu aktiviti perniagaan dan bukan aktiviti perniagaan, tetapi dia punya konsep dia di sini adalah sama juga seperti perniagaan biarpun secara tidak menyeluruh. Okey, itu adalah dapatan kita yang pertama lah ataupun objektif kita yang pertama. Sudah kita tahu menghuraikan maksud perniagaan dan bukan perniagaan. Okey, kemudian kita membuat perbandingan antara kedua-duanya. Jadi boleh tengok di kelas yang lepas lah, okay, di YouTube saya. Okey, itu yang kita sudah lakukan lah ataupun yang sudah dipelajari iaitu menghuraikan maksud perniagaan dan bukan perniagaan. Itu yang pertama, dan kedua adalah membuat bandingan antara kedua-duanya. Baik. Hari ini kita akan masuk kepada objektif kedua, okey, di bawah tajuk yang sama, 1.1 pengenalan kepada perniagaan, di bawah 1.1.1 perniagaan dan bukan perniagaan. Hari ini kita akan mempelajari tentang kepentingan perniagaan terhadap terhadap 4 pihak, iaitu yang pertama pengguna, kedua adalah masyarakat, ketiga ekonomi dan juga keempat iaitu negara. Jadi ini objektif kita pada hari ini untuk menjelaskan kepentingan perniagaan terhadap pengguna, masyarakat, ekonomi dan negara. Okey. Okey, macam kita tahu, okey, kewujudan dan kejayaan sebuah perniagaan dia bergantung kepada kewujudan permintaan dan keperluan setiap pengguna. Perniagaan dia akan terus berjalan selagi dia masih lagi ada permintaan daripada para pengguna. Okey, sama ada dia tidak kisahlah kalau dia ramai ataupun tidak ramai, selagi masih lagi ada permintaan daripada orang tersebut yang juga adalah pengguna, dia akan terus berjalanlah aktiviti perniagaan kita tersebut. Okey. Untuk memastikan kelancaran tersebut itu terus berlaku, perniagaan perlu memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya dilakukan terhadap pengguna. Macam kita kan, kalau kita kita sebagai kita sudah memulakan perniagaan, kita plan kan. Kita plan kemudian kita melaksanakan apa sahaja bisnes ataupun perniagaan yang kita jalankan. Okey. Kita punya tanggungjawab ni bukan hanya sekadar untuk mendapatkan duit. Okey, kita tahu objektif kita tu yang utama adalah memang untuk mendapatkan duit. Tetapi di samping kita memperoleh ataupun kita mendapatkan duit, kita jangan lupa ada beberapa peranan-peranannya ataupun tanggungjawab-tanggungjawabnya yang perlu kita laksanakan sebab kita nak jaga kita punya customer ataupun pengguna. Kita nak pengguna atau customer tu terus membeli barangan dengan kita. Duit itu datang daripada mereka, betul tak? Okay? So basically kalau perniagaan ni tujuannya adalah untuk mendapatkan duit.
Okey, memang tidak ada perkara lain. Kalau bukan kita untuk mendapatkan duit, habis buat apa kita nak buka kedai kan? Okey. Sama ada jual barang ataupun kita memberikan perkhidmatan, itu digolongkan sebagai dalam perniagaan. Okey. So kita kena jaga kita punya customer kita betul-betul ataupun kita punya pengguna betul-betul dalam aktiviti perniagaan. Dan untuk menjaga kepentingan tersebut atau ya kita punya kepentingan terhadap customer atau pelanggan, kita punya pengguna ataupun kita punya pelanggan, okey. Kita kena tahu apakah peranan dan tanggungjawab daripada kita sebagai seorang peniaga, dan juga kita kena tahu hak yang sepatutnya dinikmati oleh para pengguna dalam membuat urusan beli belah, atau dalam kita pula adalah menjalankan perniagaan terhadap pengguna yang membeli. Mereka yang membeli, mereka yang memberikan duit, kita yang mendapatkan sales. Dan untuk terus meningkatkan ataupun mengkonsistenkan sales kita, kita kena tahu apakah peranan dan tanggungjawab kita sebagai seorang peniaga atau usahawan terhadap pengguna. Okey. Jadi dalam soalan ni, okey, dia akan tanyalah beberapa macam yang awak tengok ni, kan? Okey. Yang pertama, apakah kepentingan huraikan kepentingan perniagaan kepada pengguna atau jelaskan kepentingan perniagaan kepada pengguna. Okey. Jadi kalau di sini dia ada 10 lah. Ada 10 kepentingan perniagaan kepada para pengguna. Yang pertama adalah penyediaan produk dan perkhidmatan. Okey. Penyediaan produk dan perkhidmatan. Okey, macam saya sebutkan tadi, perniagaan tu dia merangkumi kita menjual barang dan juga kita memberikan perkhidmatan untuk mendapatkan sales ataupun mendapatkan duit. Okey. Kita tahu bahawa perniagaan menawarkan pelbagai jenis produk dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna sehari-hari. Okey, jadi pengguna ni dia punya cita rasa dia ataupun dia punya lifestyle dia adalah berbeza-beza. Jadi kita kena bertanggungjawab untuk menyediakan secukupnya. Okey, secukupnya apa yang mereka hendak. Kalau kita tidak menyediakan secara sepenuhnya, okey, bila masa customer dia ingin apakah macam membuat pesanan barang kan, dan kita tidak cukup pada masa tersebut. Okey, itu sudah menunjukkan bahawa kita sudah kerugian melalui customer lah. So macam kita tahu sendiri, kalau customer dia akan memberikan duit lah. Macam tu kan. Jadi sama jugalah bila kita dengan customer, okey, kita kena pastikan dari segi keperluan harian tu atau keperluan asas tu sentiasa mencukupi. Supaya customer atau pembeli tu dia tak larilah daripada kita punya kedai macam tu kan. So kena pastikan penyediaan produk dan perkhidmatan tu sudah cukup. Okey. Tanpa perniagaan, kita tahu sendirilah, tanpa perniagaan, pengguna akan sukar untuk mendapatkan barang harian, makanan, pakaian, perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah persaingan dan pilihan. Okey, kepentingan perniagaan kepada pengguna yang seterusnya ialah persaingan dan pilihan. Persaingan antara perniagaan memberikan pilihannya lebih banyak kepada pengguna. Jadi semakin banyak aktiviti perniagaan yang dijalankan, semakin terbukalah ruang. Okey, semakin terbuka ruanglah untuk untuk membeli atau mendapatkan apa yang mereka minat atau mereka yang minta. Okey, pengguna dapat melihat produk yang terbaik dan paling sesuai dengan keperluan bajet mereka. Selain itu juga, persaingan juga mendorong perniagaan untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Okay, yang seterusnya adalah harga yang berpatutan. Okay, dengan adanya persaingan, harga produk dan perkhidmatan menjadi lebih berpatutan. Berpatutan tu maksudnya harga yang sepadan lah ataupun sesuai dengan keperluan semasa masing-masing lah. Okay. Perniagaan akan berusaha menawarkan harga yang kompetitif untuk menarik lebih ramai pelanggan. Okay, menawarkan harga yang sesuai untuk dibeli oleh para pelanggan. Ini memberi manfaat kepada pengguna kerana mereka dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah. Seterusnya adalah inovasi dan pembangunan. Okey, kenapa inovasi dan pembangunan ini dia merujuk kepada
kegiatan perniagaan. Perniagaan sentiasa berinovasi dan memperkenalkan produk baru serta perkhidmatan yang lebih baik. Inovasi ini meningkatkan kualiti dan kehidupan kepada pengguna. Contohnya, teknologi terkini dalam produk elektronik atau perkhidmatan dalam talian yang memuaskan kehidupan seharian. Okay, seterusnya adalah bila aktiviti perniagaan ini dibuka akan ada wujudnya akan mewujudkan harga yang penciptaan peluang pekerjaan, untuk semua orang lah. Perniagaan membuka peluang pekerjaan kepada individu, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup mereka. Ya, ini juga memberi kesan positif kepada pengguna dengan menyediakan lebih banyak pilihan dalam sektor perkhidmatan yang mereka perlukan. Seterusnya adalah kepentingan sosial dan ekonomi. Okay, maafkan saya. Kepentingan sosial dan ekonomi. Kenapa? Perniagaan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Melalui kutipan cukai, ini setiap tahun ada cukai kan, dikutip. Melalui kutipan cukai, perniagaan membantu menyokong pelbagai program kerajaan yang memberikan manfaat kepada pengguna, seperti bidang pendidikan, kesihatan, dan infrastruktur. Seterusnya adalah kemudian akses. Kepentingan perniagaan untuk pengguna adalah kemudian akses. Dengan perkembangan perniagaan, pengguna sekarang mendapat akses produk dan perkhidmatan dengan lebih mudah melalui pelbagai saluran seperti kedai fizikal, e-dagang, dan perkhidmatan dalam talian. Ini memudahkan pengguna untuk membuat pembelian tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga dan masa. Seterusnya adalah perkhidmatan pelanggan. Pelanggan yang baik memberikan perhatian yang serius kepada perkhidmatan pelanggan, termasuk responsif daripada aduan, menyediakan bantuan selepas jualan, dan menawarkan sokongan kepada penggunanya. Seterusnya adalah kemudahan akses. Kemudahan akses. Dengan perkembangan perniagaan, pengguna kini dapat mengakses produk dan perkhidmatan dengan lebih mudah melalui pelbagai saluran, seperti kedai fizikal, e-dagang, dan perkhidmatan dalam talian. Jadi sekarang kan banyak yang suka beli online, online shopping kan. Jadi banyak aplikasi yang boleh membantu kita lah untuk mendapatkan barang-barang lah. Secara lebih cepat lah begitu. Right? Perkhidmatan pelanggan. Perniagaan yang baik memberikan perhatian yang serius kepada perkhidmatan pelanggan, termasuk responsif kepada aduan, menyediakan bantuan selepas jualan, dan menawarkan sokongan kepada pengguna. Perkhidmatan pelanggan yang baik bukan sahaja meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga membina kesetiaan terhadap jenama. Seterusnya kesedaran dan pendidikan. Bagaimana kesedaran dan pendidikan ini dapat memberikan kepentingan perniagaan kepada pengguna? Perniagaan sering mengadakan kempen kesedaran dan pendidikan mengenai produk, perkhidmatan, atau isu sosial tertentu. Ini membantu pengguna membuat keputusan yang lebih bijak dalam pembelian dan memahami nilai produk yang mereka pilih. Dan penglibatan dalam komuniti. Banyak perniagaan terlibat dalam aktiviti sosial dan menyokong inisiatif komuniti. Sumbangan mereka memberikan manfaat kepada pengguna dengan meningkatkan kualiti hidup dalam masyarakat, seperti melalui program kebajikan, sumbangan kepada sekolah, atau penyokongan terhadap aktiviti seni dan budaya. Sekarang kita pergi kepada kepentingan perniagaan kepada masyarakat. Yang tadi itu kepentingan perniagaan kepada pengguna. Pengguna itu adalah pembelilah ataupun customer. Ini masyarakat yang legend lah belakang. Kepentingan perniagaan terhadap masyarakat.
Yang pertama adalah penciptaan pekerjaan. Okay. Perniagaan merupakan sumber utama penciptaan pekerjaan dan menyediakan peluang kepada individu untuk menjana pendapatan. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangkan kadar pengangguran. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Aktiviti perniagaan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran barang dan perkhidmatan. Ini menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, meningkatkan perbelanjaan pengguna dan pelaburan serta memberikan kesan positif terhadap keluaran dalam negara kasa KDNK. Okey, seterusnya. Sumbangan kepada cukai. Okey, sumbangan tentang ini, okey. Pendapatan cukai ini selalunya kita gunakan untuk apa? Kan. Jadi siapa yang belum ada lagi tu maksudnya belum boleh lagi lah untuk membuat pengecualian. Tapi kalau macam kami sudah apa kan? Ada sudah pembayaran cukai, so kena start daripada situlah. Okey. Inovasi dan pembangunan teknologi. Salah satu kepentingan perniagaan kepada masyarakat ialah inovasi dan pembangunan teknologi. Perniagaan memainkan peranan penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang menyumbang kepada kemajuan dalam ekonomi pelbagai sektor. Okey. Usaha ini meningkatkan lebih kualiti produk dan Usaha inovasi ini meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan sekaligus menjadikan kehidupan masyarakat lebih mudah dan berkesan. Keenam adalah kesedaran sosial dan tanggungjawab korporat. Okey. Banyak perniagaan masa kini, sama sekarang ini mengutamakan tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR. Okey, yang menyumbang terhadap ataupun kepada isu-isu sosial dan alam sekitar. Okey, dia merangkumi aktiviti kebajikan, program kesihatan dan sokongan terhadap inisiatif pembangunan mapan untuk kebaikan komuniti dan alam sekitar. Seterusnya adalah penglibatan dalam komuniti. Perniagaan sering terlibat dalam aktiviti komuniti dan menyokong projek-projek tempatan. Ini membantu memperkukuh hubungan baik dengan masyarakat serta meningkatkan imej perniagaan dalam pandangan masyarakat. Okey. Seterusnya adalah meningkatkan kualiti hidup. Okey, meningkatkan kualiti hidup. Okey, dengan caranya macam mana? Menyediakan produk dan perkhidmatan yang lebih ataupun memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Perniagaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti hidup. Ini merangkumi makanan seperti merangkumi aspek seperti makanan, pendidikan, jagaan kesihatan dan hiburan. Yang kesembilan, menyokong ataupun sokongan kepada usahawan tempatan. Okey, macam mana tu? Perniagaan yang beroperasi dalam masyarakat sering menyokong usahawan tempatan melalui peluang untuk bekerjasama, pembelian untuk produk tempatan dan menyediakan inisiatif keusahawanan. Okey, ini secara langsung dibantu ini secara langsung dapat membantu memperkukuh ekonomi setempat. Okey, akhir sekali adalah penyelidikan dan latihan. Sebuah perniagaan hanya dapat berkembang dengan berkesan sekiranya pelanggan tersebut beroperasi dalam sebuah negara yang sedang membangun atau sedang mengalami pembangunan ekonomi. Jadi kalau belum lagi ada masa ataupun rezeki untuk tinggal untuk pindah, tak apa. Okey je. Okey. Apa kepentingan untuk ekonomi pula? Kepentingan perniagaan kepada ekonomi. Yang pertama, penciptaan keluaran dalam negara kasa ataupun KDNK. Okey. Perniagaan menyumbang kepada keluaran dalam negara kasa ataupun KDNK melalui pengeluaran barang dan perkhidmatan. KDNK yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi kukuh dan memberi gambaran positif terhadap kestabilan serta kemajuan ekonomi sebuah negara.
Kedua adalah penyediaan peluang pekerjaan. Okey. Ini kalau soalan dia minta lah kan. Huraikan kepentingan perniagaan kepada ekonomi. So, apa yang disebutkan dalam slide itulah dia punya jawapan. Tinggal lagi kena huraikan lah. Okey. Perniagaan merupakan sumber utama penciptaan pekerjaan yang menyediakan peluang kepada individu untuk memperoleh pendapatan. Peluang pekerjaan itu bukan sahaja membantu mengurangkan kadar pengangguran tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okey. Seterusnya adalah penyediaan peluang pekerjaan. Okey. Penyediaan peluang pekerjaan. Bila kita berniaga, kita perlukan orang kan. Dan untuk memerlukan orang, kita kena menggajikan. Dan bila kita hendak menggajikan, kita kena ada sumber untuk membayar. Kan? Untuk membayar orang yang mengurus. Okey. Jadi untuk ni, dia short je lah. Okey. Okey, kita sambung. Sumber pendapatan bagi kerajaan. Bila tidak ada perniagaan ni, tidak dapat diberi sumbangan lah. Gitu kan. Okey. Perniagaan menyumbang kepada pendapatan negara melalui pembayaran pelbagai jenis cukai seperti cukai korporat, cukai pendapatan dan cukai jualan. Hasil cukai ini digunakan untuk membiayai pelbagai projek pembangunan serta program sosial, pendidikan dan kesihatan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Okey, seterusnya adalah penggalakan inovasi dan teknologi. Okey. Perniagaan mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Okey. Yang membawa kepada kemajuan dalam pelbagai sektor. Okay, inovasi ini berupaya meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos serta mencipta produk dan perkhidmatan baharu. Okey, seterusnya memacu pelaburan. Okey. Menarik menarik pelaburan sama ada dari dalam ataupun luar negara. Okey, seterusnya kepentingan perniagaan kepada negara. Perniagaan memainkan peranan penting, dalam pembangunan sebuah negara. Okey, perniagaan ini atau peranan ini dapat dilihat melalui sumbangan yang diberikan oleh sebuah organisasi perniagaan kepada masyarakat dan kerajaan yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi. Okey, sorry Okay, kita sambung semula. Okey, macam kita tahu perniagaan memberikan ataupun memainkan peranan penting dalam pembangunan sesebuah negara. Okey, antara perniagaan kepada negara ialah so kalau ini adalah soalan yang dia keluar, so ini dia punya isi dia lah, tinggal lagi tambah dia punya huraian dan juga contoh. Yang pertama adalah dari segi pembangunan ekonomi. Okey, dari segi pembangunan ekonomi, perniagaan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan masyarakat. Sumbangan ini meningkatkan KDNK dan memberi kesan positif kepada pembangunan ekonomi negara. Okey, seterusnya adalah penciptaan pekerjaan. Aktiviti perniagaan mencipta peluang pekerjaan, mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan tahap pendapatan rakyat. Dengan peluang pekerjaan lebih banyak, taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Okey, seterusnya adalah penciptaan pekerjaan. Aktiviti perniagaan mencipta peluang pekerjaan, mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan pendapatan rakyat. Dengan peluang pekerjaan lebih banyak, taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Ketiga adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan. Okey, pembayar ataupun dia punya aunelakan. Okey, mesti ataupun mesti memberikan sumbangan lah, alright, untuk kepada para pengguna, begitu. Okey, ciptaan pekerjaan, okey, perniagaan mencipta peluang pekerjaan untuk mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan pendapatan rakyat. Seterusnya adalah sumber pendapatan kerajaan. Okey, perniagaan membayar cukai yang menjadi sumber utama pendapatan bagi kerajaan.
Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pelbagai projek pembangunan, termasuklah pendidikan, kesihatan dan infrastruktur. Okey. Untuk asrama ini kan. Okey. Seterusnya inovasi dan teknologi. Okey, perniagaan bukan dalam peperanan dalam mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Inovasi ini bukan sahaja meningkatkan kualiti dan kecekapan produk tempatan, tetapi memupuk daya saing negara di peringkat global. Okay, seterusnya adalah pembangunan infrastruktur. Okay, perniagaan sering menyumbang dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pengangkutan dan utility. Infrastruktur yang baik bukan saja menyokong kelancaran operasi perniagaan tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan. Okay. Seterusnya adalah penggalakan pelaburan. Okay. Perniagaan, bila kita membelikan, kita ada bayarkan yang daripada luar negara tu kan, itu maksudnya kita kena cek semula kalau sudah berkunci atau belum lah. Okay. Okay, jadi perniagaan, bila sebuah perniagaan itu dibuat, maka cuba untuk orang kata tu membangunkan begitu, bukan yang kena tutup. Lain macam tu Okey, menyediakan kualiti hidup. Okey, dengan menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti, perniagaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ini termasuk akses kepada keperluan asas seperti makanan, okey, seperti makanan, pakaian, perumahan dan perkhidmatan dan perkhidmatan kesihatan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Seterusnya adalah untuk pembangunan sumber manusia. Okey. Perniagaan berperanan dalam menyediakan latihan dan pengembangan kemahiran pekerja, memastikan tenaga kerja yang mahir dan juga berkelayakan. Ini bukan saja meningkatkan produktiviti tapi juga membantu memenuhi keperluan industri yang sentiasa berkembang. Okey, seterusnya perkembangan sosial dan budaya. Perniagaan sering menyokong aktiviti sosial dan kebudayaan serta meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Ini termasuk sumbangan kepada pendidikan, seni dan aktiviti komuniti yang dapat memperkukuh hubungan sosial. Dan kepentingan perniagaan seterusnya untuk negara adalah kepelbagaian ekonomi. Perniagaan dalam pelbagai sektor membantu mempelbagaikan ekonomi negara serta mengurangkan ketergantungan kepada satu sektor tertentu. Langkah ini membantu meningkatkan daya tahan ekonomi terhadap krisis yang mungkin berlaku. Okey. Kepentingan keuntungan kepada perniagaan. Okey, bila kita menjalankan perniagaan tu, bila kita buat kedai, memanglah kita ingin mendapatkan duit. Itu dia punya target dia lah kan, untuk mendapatkan duit atau ingin pegang duit banyak-banyak. Macam tu kan. Okay, tidak ada benda yang mustahil. Semua tu boleh dibuat. Okay, tapi kita nak tahulah, kalau soalan ni dia tanya, apakah kepentingan keuntungan terhadap perniagaan. So, ini dia punya point. Yang pertama adalah sumber modal atau pelaburan semula. Yang kedua, kelangsungan perniagaan atau survival atau penakatan. Yang ketiga, menjadi pelabur. Keempat, menjana nilai kepada pemilik dan pemegang saham. Meningkatkan keyakinan pekerja dan pelanggan. Keenam, menghadapi risiko dan ketidakpastian. Ketujuh, menambah baik reputasi dan credibility image. Dan meningkatkan kemampuan untuk memberi sumbangan sosial. Okay. Jadi untuk yang lebih detail, mungkin saya akan bagi awak tengoklah notes yang saya dah yang buku yang saya belikan. Dia sama jugalah, sama jadi punya dari segi konten-konten tersebut,